Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mulakan video saya petang ini dengan 3 soalan. Soalan pertama, adakah Rafizi menyedari yang beliau sudah silap langkah? Soalan kedua, adakah kerana itu beliau mula merasa cuak? Soalan ketiga, adakah kerana kecuakan tersebut beliau tiba-tiba kelang kabut mengubah format? Apa cerita ni tuan-tuan sekalian? Ceritanya, baru-baru ini Rafizi telah mencabar YB Viral sahabat saya untuk satu sesi debat. Konon-kononnya Rafizi dah tak tahan asyik kena hentam dengan YB Viral. Lalu Rafizi kata, fine, kita buat debat terbuka. Masa itu, tengoklah kau boleh buktikan aku ni menteri tak sekolah ke, macam mana ke, menteri paling bodoh ke, whatsoever. Rentetan daripada itu, YB Viral telah pun memberi respon. Tak ada masalah, silakan hantar jemputan rasmi. Kita akan hadir untuk berdebat dengan anda. Untuk tempoh beberapa lama, memang saya boleh sahkan yang pihak YB Viral telah menunggu panggilan daripada pihak Rafizi, tapi tak sampai-sampai. Tak tiba-tiba, tak muncul-muncul. Tengok-tengok Rafizi secara tiba-tiba telah menghantar satu jemputan terbuka kepada YB Viral. Bukannya satu jemputan secara rasmi, tetapi jemputan terbuka untuk mencabar YB Viral, bercerita dengan beliau, bertukar-tukar pandangan dalam satu ruangan podcast. Astaghfirullahalazim. Mula-mula Rafizi cabar, berdebat tuan-tuan, berdebat. Tengok-tengok Rafizi last minute dia boleh pusing nak cabar untuk podcast. Lain gila tuan-tuan sekalian, lain sangat-sangat. Ibaratnya mula-mula kau cabar aku untuk 100 meter lari becut, tengok-tengok last minute kau tukar format lari dalam guni sukan sekolah. Lari tetap lari, lumba tetap lumba, tapi format berbeza. Nampak tak dekat situ? Ada orang kata, apa masalahnya? Podcast pun boleh grill apa? Tak ada masalah. Takkan takut kot. Tuan-tuan, format podcast dengan debat adalah berbeza. Ini ialah format debat di mana dua pihak yang berlawanan akan bertukar-tukar hujah, akan saling membalas-balas hujah, bahkan cuba untuk membenamkan hujah lawan masing-masing dengan ada seorang moderator yang akan bertindak sebagai pengawal keadaan serta mengawal masa. Lagipun format debat, dia ada masa yang tertentu. Dia tidak terbuka. Dia kena jawab dalam satu tempoh masa, dan kalau kau tak habiskan jawapan tempoh masa tersebut, padan muka kau, kita balik pada isu lain. Lengkap tak lengkap, suka hati, lantak kau dekat situ. Tetapi podcast pula macam ini, sekadar borak-borak kawan-kawan macam tu. Dia tidak ada masa yang tertentu, tidak ada siapa yang jaga masa, dan yang paling penting sekali, tidak ada sebarang grilling. Lagi pula Rafizi minta sesi Q&A. Kau tanya, aku jawab. Sedap lah macam tu bang. Kita tanya, kalau Rafizi goreng pun jawapan dia, janji dia dah jawab. Nampak tak dekat situ? Sangat-sangat berbeza format kedua-dua benda ini tuan-tuan dan sekalian. Kalau kau cabar debat, debat je lah. Yang kau tukar format last minute tu kenapa? Adakah Rafizi telah menyedari bahawa beliau telah tersalah langkah dengan cuba mencabar YB Viral untuk berdebat? Bila diingatkan, Allah, aku dah salah langkah ni. Jadi dia pun pusing, ubah kepada podcast. Yelah, sekarang ini pun ramai menteri serta berkas menteri yang masuk dalam rancangan podcast kan. Jadi kalau Rafizi ini masuk rancangan podcast, mungkin tak ada masalah lagi lah. Tetapi tuan-tuan sekalian, ini menunjukkan berkemungkinannya Rafizi mengalami kecuakan yang sangat-sangat luar biasa sehingga terpaksa mengubah format pada saat-saat akhir. Sudahlah begitu tuan-tuan sekalian. Rafizi punya camp hantar biodata untuk diisi oleh YB Viral. Engkau isi biodata ni dulu, baru aku hantar surat jemputan. Astaghfirullahalazim. Engkau ni nak berdebat ke ataupun nak cari jodoh, wahai Rafizi? Lagipun anda kan kerajaan. Fahmi Fadil kan kawan anda. Senang saja untuk korek maklumat peribadi YB Viral. Tak ada masalah pun kalau dia menggunakan nama samaran ke apa-apa ke, tak ada masalah. Sebab beliau tidak berselindung di sebalik akaun fake. Beliau memang genuine, sentiasa live, sentiasa buat video. Muka dia orang nampak. Bahkan ramai yang tahu YB Viral ini punya studio dekat mana. Jadinya tidak timbullah soalan, oh inilah akaun fake dan sebagainya. Oh inilah nama digital, kita tak tahu nama digital. So what? Apa masalahnya? Itu semua alasan karut lah wahai Rafizi. Itu semua satu taktik diversion untuk menutup kecuakan anda sendiri. Itu pandangan saya. Tak ada masalah pun lah kalau kita nak gunakan nama samaran ke apa-apa ke. Even Saitro Pakatan Harapan yang lambat-lambat tu, semua guna nama samaran lah masalahnya. Ingat nama Meli tu bukan nama samaran. Abah Aspirasi tu bukan nama samaran. Even Cik Yani tu bukan sekadar menggunakan nama samaran. Dia guna muka samaran lagi dekat TikTok masalahnya. Nak cerita apa sekarang?
kurang-kurang YB Viral and the Gang walaupun menggunakan nama digital, nama pena, tetapi dia tak gunakan muka filter bang. Kau ingat betul Jadi tuan-tuan sekalian, saya cuma ada satu pesanan untuk Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Sebenarnya kan, bagi saya lah, anda tak perlu pun nak cabar orang itu berdebat, cabar orang ini berdebat. Anda kena kritik itu biasa. Anda menteri kan? Sepanjang anda menjadi pembangkang, anda mengkritik pemimpin kerajaan pada ketika itu, tak cukup tanah. Tetapi ada tak mana-mana pimpinan kerajaan pada ketika itu mencabar anda berdebat? Mereka tak cabar anda berdebat bukan kerana mereka takut, tetapi mereka ada kerja lain yang lebih penting untuk dibuat berbanding menghabiskan masa berdebat dan cuba untuk mencari siapa menang, siapa kalah, tetapi kerja tak jalan. Ini yang anda tengah buat sekarang ini. Anda dok cari siapa nak debat itu, siapa nak debat ini, nak saman orang itu, nak saman orang ini, tapi kerja tak berapa jalan. Ekonomi negara masih lagi berada keadaan yang tidak memuaskan. Daripada anda habiskan masa melayan saitro, kan, melayan netizen, baik anda fokuskan kepada kerja-kerja anda. Unless kalau anda masih lagi nak membawa pendekatan pembangkang yang dahulu anda pernah bawa, itu saya boleh kata apalah, dah jadi kerajaan pun bermentaliti seperti pembangkang. Siap nak menganjing lagi, kata, oh ini ahli-ahli parlimen PN tidak berguna, sampai terpaksa bergantung harap kepada saitro-saitro untuk bersuara. So what? Kami tak peduli pun kalau MP PN ini bersuara ataupun tidak, function ataupun tidak. Kami tidak mempertahankan mereka. Kami mempertahankan rakyat. Kalau MP PN semua tidur, lantak pergi mereka. Kami tak peduli pun. Even kami sendiri, kami ini pun hentam MP Perikatan Nasional. Tak ada masalah pun. Yang kami kritik, benda yang betul. Yang kami sebut, benda berlandaskan fakta. Itu saja. Orang tak nak sebut, lantak kau kat situ. Kami sebut sebab kami mewakili rakyat. Kalau anda ada masalah dengan itu, kami langsung tak heran. Bahkan jangan sampai rakyat yang selama ini kami pertahankan beratur ramai-ramai di depan mata anda, tanyakan soalan ini kepada anda. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?